Kami yakin bahwa Engkau Yesus adalah juru selamat kami. 我们深信你主耶稣是我们的救主， Kami percaya itu. 我们非常的相信。 Tapi persoalan terbesar dalam hidup kami percaya tapi kami tidak mempercayakan diri kami kepadamu. 但问题是说，我们相信你，但是我们没有将我们一切信托于你。 Biarlah melalui kesempatan kali ini ya Tuhan, 但愿借着今天早上的聚会， Engkau boleh memberitahukan kepada kami apa maksud daripada kebangkitan. 你再次对我们说，你的复活对我们带来有何意义？ Dan biarlah Engkau boleh memberi kepada kami kesempatan mengalami kuasa kebangkitan itu. 让你给我们机会，使我们可以经历到你的复活。 Berbicaralah kepada kami ya 你 Tuhan. 亲自对我们说话， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 我们如此祷告，阿门。 Selamat pagi jemaat. 各位弟兄姊妹们早安！ Selamat Paskah. 我们今天喜乐过我们的复活节， Dalam 1 minggu berturut-turut, 在一连串的一个礼拜之间， gereja tempat di mana Bapak Ibu Saudara-saudari beribadah ini 我们在这里做礼拜的每一个信徒们， menyelenggarakan serangkaian doa puasa. 我们一连串我们有禁食祷告的机会。 Ada pernyataan Yesus yang dibahas dari hari ke hari. 那就是基督重生在我们每一天对我们的说话。 Aku adalah roti hidup, 我就是生命的粮， aku adalah gembala. 我是好牧人。 Dan sekarang kita belajar bersama-sama salah satu daripada pernyataan Yesus yang lain. 今天我们要另外学习到有关主耶稣向我们宣告的一句话： Aku adalah kebangkitan dan hidup. 我是生命。 Adapun ayat firman Tuhannya diambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 我们要 ayat 所要看的经文是约翰福音第11章， Yohanes 11 ayat 25-26. 约翰福音11章25、26节。 Dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? 约翰福音11章25、26节，耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；反或者信我的人，必永远不死。你信这话吗？” Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, meninggal tanggal 23 Maret yang lalu. 李光耀前任总理，新加坡前任总理，他以3月23号已经离世了。 Beliau adalah pemimpin yang ditakuti tapi sekaligus dihormati. 他是人所敬佩又敬爱他的。 Dari pemberitaan yang di koran maupun juga yang di TV, 从报章或是在电视的广播， kurang lebih sepertiga daripada rakyat Singapura berduyun-duyun memberikan penghormatan atas kematian beliau. 差不多是1/3的新加坡公民就献献恭贺的其他他向来致敬。 Di antara mereka ada yang ditanyakan, apakah kamu kenal dengan dia? 在他们中间有人给访问说：“你是否认识他吗？” Saya tidak kenal, tetapi saya tahu bahwa dia sudah memberikan hidupnya untuk Singapura. 我不认识他，但我知道他以前的生命献上给新加坡。 Nah, banyak tokoh-tokoh yang hebat. 还有其他的伟人， Salah satunya beliau.
其中是他一个人。 Pada waktu matinya dihormati oleh begitu banyak rakyatnya. 当他死的时候，有许多的公民这样的敬仰他， Dihormati oleh begitu banyak pemimpin dari negara lain. 全世界的领导层都向他敬佩。 Beda dengan Yesus. 跟耶稣其实不同， Matinya itu justru dikecam, 他死却给人家批评， disakiti oleh lawan, 他被人家所痛恨， dia dikhianati oleh kawan, 许多人背逆了他， nyaris tanpa penghormatan. 他的死是这样的凄惨。 Tapi yang membedakan adalah 但是他却有一个分别。 sampai hari ini saya belum dengar kalau Lee Kuan Yew bangkit. 到今天我还没听到李光耀复活， Tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. 但是主耶稣死后3天他复活了。 Bahkan sebelum dia mengalami seperti itu sudah berani mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. 他还没经历到死的时候，他说我是生命。 Sebelum Yesus sampai mengalami kematian, sebelum sampai bangkit, dia sudah berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. 当他还没经历到死的时候，他已经宣告说：“我就是生命，我就是复活。” Ucapan ini merupakan jawaban atas percakapannya dengan seorang yang bernama Marta. 这个宣告就是跟一个约拿单说的。 Mari coba kita mundur sejenak ke belakang yang melatar belakangi. 让我们再看这个背景， Dikisahkan di satu tempat yang bernama Betania, 在一个地方，那就是在伯大尼， ada sebuah keluarga terdiri dari 3 orang anggota, 1 laki-laki Lazarus, 2 perempuan, itu adalah Marta dan Maria. 一个家庭，那就是有3个成员：马大、玛利亚和拉撒路。 Lazarus sakit. 拉撒路生病， Kemudian Marta sama Maria teringat sama sahabat sejatinya yang bernama Yesus itu. 以后马大、玛利亚她想起她的好友就是耶稣。 Lalu Marta dan Maria mengirim utusan, tolong dong pergi kasih tahu sama Yesus bahwa Lazarus sakit. 以后马大、玛利亚就派人去到耶稣那里，告诉耶稣拉撒路生病。 Kedua utusan itu pergi menjumpai Yesus. 那么这2个代表在耶稣会见了耶稣。 Setelah memberitahukan itu, apa respon Yesus? 当他把这个消息传给耶稣，耶稣有何反应呢？ Tenang, tenang. 你安静镇定下来。 Sakitnya tidak akan membawa kematian, 他生病却不至于死， tapi akan mendatangkan kemuliaan Allah. 乃是要为上帝带来荣耀。 Karena melalui sakitnya Allah akan dimuliakan. 因为接着他病，上帝的名得着荣耀。 Setelah itu dia masih tunggu 2 hari lagi. 那么他再等2天2 hari berlalu. ，2天过了。 Terus Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari sekarang kita pergi ke situ. 耶稣对门徒说：“我们去到拉撒路家里。” Murid-muridnya tanya, 那么门徒们就问 Guru, nggak salah. 夫子：“你会搞错吗？ Emangnya kenapa? 为何呢？ Kan waktu kita pergi ke situ terakhir, guru itu dilempari. 我们最后去的时候，你被很多人用石头要打你。 Sekarang masih mau balik ke situ. 现在我们还要去吗？ Kalau ngomong dilempari, saudara saya sudah pernah dilempari. 若是说给人家丢石头，已经有人给我丢了。 Saya dilempari sepatu, saudara. 他们用鞋子抛我， Karena sepatu tidak mengenai saya, orangnya nggak puas, lalu Alkitab dipakai ngelempari saya, saudara. 因着鞋子打我，打不中，又用圣经打我， Tapi nggak kena juga, saudara. 但是也没打不中。 Akhirnya saya diludahi, saudara. 最后他吐垂沫在我身上， Pengalaman itu nggak enak. 这个经历是不好的。 Kalau pengalaman nggak enak kan dihindari. 若是有这样的经历， Sekarang 当然我 waktu 们要 Yesus 避 mau 免。 balik lagi ke 但是 tempat, 耶稣却偏偏要回到那个地方， mari kita ke Yudea. 让我们去犹太。 Ya, Betania itu dekat situ. 那不但你就是靠近犹太， Murid-muridnya bilang, guru nggak salah. 夫子你搞错了， Nggak, 不会错的。 saudara kita Lazarus sudah tertidur. 我们的兄弟已经睡着了， Dan aku ke situ mau membangunkannya. 我去那里要使他复活。 Lalu
muridnya di dalam kepolosan nyeletuk, ya guru kalau dia tidur nanti juga dia sembuh. 门徒很单纯的是想说，既然他睡觉，他应该要起来，他已经痊愈了。 Kenapa? Karena pada waktu tidur kan sel-sel tubuh itu dipulihkan. 因为他睡觉的时候，经过休息，那个细胞再一次恢复过来。 Jadi murid-murid, guru nggak usahlah ke situ. Kalau memang Lazarus tidur, nanti dia juga sembuh. 那么门徒说：“我们不用去，既然他睡觉起来，他已经可以痊愈了。” Tapi Yesus melanjutkan, tidur yang aku maksud mati. 但耶稣说：“我讲的睡了，那就是他已经死了。 Lazarus itu sudah mati. 拉撒路死了， Dan aku ke situ mau membangkitkannya. 我去到那里，我要使他复活。” Akhirnya Thomas nyeletuk. 最后多马就 Tapi 讲 bukan 起， Thomas yang ada di sini. 并不是这里的多马所说。 Thomas itu bilang begini, ya sudah, ayo dah kita pergi ke situ mati bersama-sama dengan dia. 那么多马就对大家说：“我们与他一起同死吧。” Apakah mati bersama dengan Lazarus? Enggak. 是不是与拉撒路同死嘛？ Ini kemungkinan ya di mata dia kalau pergi ke situ nanti Yesus mati terus ikut Yesus ya mati 在 bersama-sama 他的 dengan 脑 Yesus. 海中，就是当耶稣死的时候，我们要跟他一起同死。 Ya akhirnya mereka berangkat. 以后他们就这样走了。 Nah karena Yesus itu memang sudah melakukan keajaiban-keajaiban 因 sebelumnya. 着耶稣在这之前行了许多的神迹， Dia memberikan makan kepada sekian ribu orang dari 5 roti 2 ikan. 他从5饼2鱼给这么多人吃饱， Kemudian dia bisa membangkitkan orang, mencelikkan orang yang 以后他 buta. 使瞎子可以看见。 Sehingga Yesus itu tokoh yang terkenal 因 juga. 此，耶稣是很出名的伟人。 Pada waktu kembali ke tempat itu, 当他回到那个地方， ramai juga kan. 在那里很多人拥挤。 Lalu akhirnya ada orang yang memberitahu kepada Maria dan kepada Marta, 以后有人告诉马大、玛利亚说 sahabat yang sejatimu itu datang.：“ 你的好友来了。” Akhirnya dia bergegas menghampirinya. 以后他就赶紧去到那 Walaupun 里。 dia sedih, walaupun hatinya susah. 虽然他那个时候是非常的伤 Begitu 心， dengar Yesus, 他听到耶稣的声音， dia justru cari Yesus. 他就找了耶稣。 Pelajaran penting buat kita. 这是非常重要的功课，我们也需要学习的。 Jangan sampai kalau kita sedang sedih atau beban berat apa, justru membelakangi Tuhan. 我们不要在困难的时候，我们就背弃了我们的主。 Ada orang sekarang ada kematian, terus kemudian marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jaga? 若是我们家中有人死的时候，我们就向主生 Ada 气。 yang gak enak apa saja, terus kemudian jadi membelakangi Tuhan, 他 gak 们 mau pergi 在 ke 那个 gereja. 时候就埋怨上帝，就背弃了上帝，他不要走礼拜了。 Kita perlu belajar dari Marta ini. 我们要从马大身上 Dia 学习， sedang sedih, 他正在伤心的， tapi tetap saja pada waktu dia dengar Yesus datang dia menghampiri. 但是他仍然听到耶稣来，他就亲近他的主， Ada hasilnya. 那么有好的结果。 Perjumpaan dengan Yesus. 他会见了耶稣。 Bentar ya. Di sini aja Pak Lukas. Ya. Di sini. Ya. Dari tadi saya sudah mau berbagi sama Pak Lukas meja ini, makanya saya geser ke sini gitu ya. 从刚才我感到不舒服，用这个东西， Akhirnya kejadian yang saya khawatirkan. 那么我想象的已经 Ya 发生 sudah. 了。 Di sini ya Pak Lukas sama-sama. Ya, oke. Mari kita lanjutkan. 我们接下去， Setelah perjumpaan dengan Yesus, 当遇见了耶稣以后， lalu Marta ngomong begini, 马大就这么说 Guru, 父子， kalau saja guru datang beberapa hari yang lalu, 若是你正是几天以前来， tentu saudara saya Lazarus itu enggak mati. 当然我的兄弟拉萨路不至于死。 Kalau saja datang lebih cepat, 若是你很快的来到， saudara saya pasti enggak mati. 我的兄弟不至于死。 Kalau kita ngomong seperti itu, kalau saja akan menambah kekecewaan. 若是我们说如果是这样，如果是这样，就增加我们的失望。 Sekarang Marta ngomong begitu sama Yesus. 现在马大对耶稣这么说， Tapi bagus ada lanjutannya.
但是接下去更好的。 Tapi saya tahu 但是我知道， apapun yang kau katakan nanti akan dilakukan oleh Bapa. 你所说的话，上帝一定会上帝一定会听的。 Terus dia ngomong seperti ini. 以后他这么说， Ya, saya tahu engkau sudah mengatakan bahwa nanti akan ada kebangkitan. 我知道你所说的，等下一定有复活的现象。 Pada waktu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. 当耶稣说我是生命，我是复活， Terus Marta mengatakan, saya tahu. 马大说我都知道， Nanti saudara saya juga akan bangkit pada akhir zaman. 我的兄弟，当你来到的时候，一定要复活。 Tapi Yesus setelah dia mengatakan seperti itu, akulah kebangkitan dan hidup. 但耶稣说我就是复活， Enggak usah nanti sekarang. 不用以后，现在也可以了。 Nah, sekarang jemaat, sebelum kita melanjutkan, mari sekarang kita berpikir, apa sih yang dimaksud dengan Yesus adalah kebangkitan dan hidup? 让我们今天所想的，就是我们刚才所听的道理，就是什么叫做我是复活， Apa tujuannya Yesus mau membangkitkan? 是为什么缘故？上帝要使拉撒路复活， Ini adalah dua hal yang kita akan pelajari lebih lanjut 这 bersama-sama. 就是我们要进一步的学习。 Pada waktu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. 当耶稣说我就是生命，我就是复活， Apa maksudnya? 是什么意思呢？ Yang pertama, Yesus adalah sumber kehidupan. 耶稣就是生命的泉源。 Yang kedua, 第二样， Yesus adalah pelaku daripada kebangkitan. 耶稣就是印证他自己复活了。 Yesus bukan hanya bangkit untuk dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. 耶稣并不是为他本身已经复活了， Tapi sebelum dia ngomong ini, dia sudah membangkitkan orang lain. 当他还没有讲这话以前，他已经使别人从死里复活。 Memang tidak dicatat di dalam kitab Yohanes, 本来在约翰福音没有记载这 tapi 件事， dicatat dalam Injil yang lain. 但是记载在其他的福音书里面。 Yesus sudah pernah membangkitkan dua orang sebelum ini. 耶稣在这之前曾经使两个人从死里复活。 Yang pertama yang dicatat di dalam kitab Lukas pasal 7. 第一样呢，就是路加福音第7章所记载的， Nah, dikisahkan ada rombongan dari dalam kota keluar kota, 在城里面有他们的城外出来， mau mengubur anak seorang janda, anak tunggal. 他要为他一个独生女做一个葬礼。 Yesus dari luar kota mau masuk ke dalam kota Nain. 耶稣从城外要进到城内， Rombongan ini berpapasan. 那么就在这个送葬的地方相会。 Yesus terbit hatinya berbelas kasihan kepada janda itu. 耶稣那个时候起了怜悯的心， Lalu 对 dia 这个寡妇， menyetop rombongan itu. 以后就停止他们的 Dan 队伍。 akhirnya dia berkata kepada anak itu, 以后他对那死的孩子说 Aku berkata kepadamu, 我实实在在的告诉你， bangunlah. 起来吧。 Anak itu bangun. 那么这小孩起来， Itu Yesus membangkitkan yang pertama. 那就是耶稣第一次使死人复活。 Kemudian yang kedua dikisahkan, 第二次的故事， ada seorang yang bernama Yairus. 有一个人叫做亚尔彼得， Pekerjaannya kepala rumah 那 ibadat. 就是他是在圣殿的一个首长， Salah satu anak remaja putri, 那就是他独一的一个独生女， umur 12 tahun, 她是12岁的， sakit. 她病了。 Lalu kemudian dia sudah dengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus membangkitkan. 以后他听了耶稣曾经使死人复活， Lalu dia segera bergegas mencari Yesus. 以后他就跑到耶稣面前， Sesampainya di tempat Yesus, belum sempat ngomong, 到了耶稣 tiba-tiba 面前， ada orang lain yang menghampiri dia. 还没有机会与耶稣说话，有人亲近他。 Tuan Yairus, 耶路啊， anak Tuhan sudah meninggal, jadi jangan merepotkan 你 guru 的 lagi. 孩子已经去世，你不用再麻烦主耶稣了。 Yesus dengar, gak mati, 耶稣说他不至于死， dia akan hidup. 他要复活。 Singkat kisah, Yesus datang lalu menghidupkan anak itu. 简单来说，
他来到那里，使野鹿的孩子复活。 Jadi yang dimaksud Yesus adalah kebangkitan dan hidup. 耶稣的是在上面，我是生命，我是复活。 Dia bukan hanya menjadi sumber hidup, 他并不是成为生命的泉源， tapi dia juga menjadi pelaku daripada kebangkitan. 他也是经历到复活。 Anak janda lain dibangkitkan oleh dia. 寡妇的孩子给他复活了， Anak Yairus dibangkitkan oleh dia. 野鹿的孩子也给他复活了。 Dan kisah Yohanes ini kalau kita lanjutkan, Lazarus juga 约 dibangkitkan 翰 oleh 福音 dia. 我们今天所提的，拉撒路也复活了。 Pertanyaannya, 问题， kalau itu standarnya bisa disebut sebagai kebangkitan, 若是这个准则可以被称为是复活的 maksud 话， saya seperti ini. Kalau mampu membangkitkan orang mati, maka itu disebut sebagai kebangkitan. 若是他真是有这个能力使人复活，这叫做复活。 Berarti selain Yesus, 除了耶稣之外， ada dong orang lain yang boleh menyandang pernyataan akulah kebangkitan. 有没有人可以宣告说，我就是生命，我就是复活？ Selain Yesus ada enggak yang membangkitkan? 除了耶稣以外，他能够使人复活吗？ Ada 2 orang paling tidak. 最少有2个人， Petrus. 那就是彼得。 Petrus membangkitkan Dorcas atau Tabita. 彼得有一个妇女使他复活。 Yang kedua Paulus. 第二是保罗， Paulus membangkitkan Eutychus, saudara. 保罗就是使尤尼姑复活。 Kali Paulus khotbahnya berkepanjangan, jadi terus anak muda ini ngantuk. 保罗因着他讲到他打瞌睡， Disebut dari lantai 3 pluk 他 jatuh. 从3层楼那里跌倒。 Lalu Paulus segera turun dan hidupkan yang udah mati. 那么保罗马上下去给这个有退股。 Selain daripada Yesus, ada 2 rasul lain yang bisa membangkitkan orang mati. 除了耶稣以外，有2个门徒能够使人复活。 Walaupun tetap ada bedanya. 虽然在这里有一 Petrus 些 doa, Paulus doa. 保罗祷告，彼得祷告， Nah, Yesus pada waktu membangkitkan juga doa. 耶稣给人复活也是先祷告。 Tapi bedanya Petrus sama Paulus berdoa dalam nama Yesus. 但是问题是这个分别保罗、彼得祷告是奉主耶稣的名。 Kalau ukurannya mampu membangkitkan orang mati disebut boleh menyebut diri aku adalah kebangkitan, selain Yesus boleh dong ada 若是 2 这个 orang lagi. 准则的话，那么他也可以向耶稣说：“我是生命，我是复活吗？” Tapi masih ada satu lagi yang penting. 但还有一样很重要的， Yesus dikatakan kebangkitan dan hidup 耶稣说：“我是生命，我是复活。” bukan hanya mampu membangkitkan orang mati, 并不是他能够使人复活， tapi dia sendiri sudah mengalami kematian itu. 但是他自己已经亲身经历到这个死亡。 Setelah dia mati, 当他死了以后， kemudian dia sendiri dikubur. 以后他被埋葬， Lalu dikatakan pada hari yang ketiga dia bangkit 第 dari 3天 kematian. 他从死里复活。 Dunia sudah menyaksikan itu. 世界的人已经见证到这样的事， Makanya ada hari Paskah. 因此我们有这个复活 Nah 节。 ini yang tidak bisa dilakukan oleh selain daripada 这 Yesus. 就是其他宗教除了耶稣以外没有这个 Petrus 教。 mati, tidak bangkit lagi. 彼得死了，他没再 Paulus 复活。 mati, nggak bangkit lagi. 保罗死了，没再复活。 Bapak Harto meninggal, juga nggak bangkit lagi. 那么他们的父死了也没有复活。 Lee Kuan Yew meninggal juga nggak 李 bangkit. 光耀死了，他也没复活。 Hanya Yesus satu-satunya yang mati dan bangkit. 只有唯一耶稣他死了又再复活。 Tokoh agama yang mana saja saudara lihat menjadi guru yang mengajarkan jalan keselamatan. 其他的宗教伟人，他是以生命来教导别人， Tapi tetap ada kuburnya. 但是他还有他的坟墓在那里。 Yesus bangkit. 耶稣复活了。 Nah, Yesus mengatakan sama Marta, Aku adalah kebangkitan dan hidup. 耶稣对马大说：“我就是生命，我就是复活。” Dalam arti yang seperti tadi 就 buat kita 像 hari 刚 ini. 才我们今天所说的。 Nah, dia melanjutkan lagi. 后来他再说：“ Barang siapa yang percaya kepadaku, 凡信靠我的人， ia akan hidup walaupun sudah mati. 虽然死了，也必复活。” Kata sudah sebenarnya tidak ada di dalam terjemahan aslinya. 其实死了，在原文 Barang 里上， siapa yang percaya kepadaku,
无论谁相信我的， ia akan hidup walaupun mati. 他虽然死了也要复活。 Artinya walaupun orang itu nanti mengalami kematian secara jasmani, 虽然这个人在肉身经历到死， tapi orang itu akan hidup. 但是他还要复活。 Artinya secara rohani di hadapan Tuhan orang itu mengalami kehidupan walaupun tubuhnya 意 mengalami 思说， kematian. 在生命里面，他仍要复活。 Dan orang yang hidup, orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. 每一个相信我的人，必不至于死，直到永永远远。 Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, 是上帝最爱我。 kematian dan kebangkitan Yesus 基督的死，基督的复活， menjanjikan sebuah hidup setelah kematian. 给我们应许，当我们死了以后还要复活。 Itu sebabnya orang kalau sudah percaya kepada Yesus, 因此，一个人已经信靠耶稣以后， kematian bukan sesuatu yang mengerikan, 死亡并不是一件可怕的事件， tapi itu pintu gerbang menuju kekekalan. 但是这个经过这个大门，我们可以踏入永生的道路。 Kalau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Dia, 因此，若是我们每一个人相信他的人， maka kematian itu adalah pembebasan lalu masuk di dalam kekekalan. 这个死亡使我们可以得到解放，我们可以进入到永生。 Papa saya sejak tahun lalu diketahui mengalami waktu itu disebutnya tumor rektum. 我的父亲当时已经被发现有患这个癌症， Tapi sekarang sudah dikatakan kanker rektum. 但现在已经到了这个晚期的。 Dari dalam menyebar udah keluar. 那么从后面从里面已经发出来， Di sekujur daripada pinggangnya ini, 就是从他的背上， dia mengalami luka-luka. 他经历到受伤。 Dokter mengatakan ini sudah stadium 4, tidak bisa diapa-apakan lagi. 这个是第4期的癌症，是没有希望的。 Saudara-saudara kandung saya tidak ada yang mau ngasih tahu papa. 那么我的兄弟前面一个人要告诉他我父亲， Ribut di dalam rapat, kasih tahu ndak, kasih tahu ndak. 他们在那里争论到底要不要告诉他。 Saya ditanya menurut Koko kasih tahu ndak. 你做哥哥，你要告诉爸爸吗？ Saya punya prinsip jadi orang yang terus terang paling mudah, paling gampang dan benar. 我的原则，我们做人是非常容易，我们是要以真理来讲。 Kalau kasih tahu papa nanti justru setelah kasih tahu dia tambah merosot, bagaimana? 若是我们告诉他爸爸，那么他感到伤心是怎么样？ Saya katakan itu harga yang harus dibayar. 我们要付这代价。 Nah akhirnya ya udah kalau begitu kita kasih tahu. 以后我们就告诉他吧。 Koko saya nggak mau ngasih tahu. 我哥哥不要告诉 Cici nggak mau ngasih 我的 tahu. 姐姐不要告诉 Adik-adik nggak mau ngasih 我 tahu. 的弟弟不告诉他。 Oh, Mengwi yang kasih tahu katanya begitu ke saya. 那么明慧牧师告诉他， Ya saya akhirnya ngomong pelan-pelan sama papa. 以后我慢慢对爸爸说， Papa katanya papa tuh kena kanker rektum. 爸，你已经犯了这个癌症， Papa saya tanya apa itu? 这是什么癌症？ Ah itu lupa yang di atas pembuangan itu kena kanker. 那就是在你的肛门里面有癌症， Luka yang di luar itu kan karena udah menular ke situ. 外面的受伤呢，就是里面发 Dokter 出来。 bilang nggak bisa diapa-apain. 医生说是没有办法医的。 Oh gitu ya? 哦，是这样的。 Ya. Terus papa saya ngomong seperti ini. 后来我爸爸这么说， Ya Alkitab juga ngomong kan tubuh itu makin lama makin merosot. Pas ini papa kena sektor knalpot bagian belakang. Katanya begitu. 圣经讲的我们的身体日渐退化，刚好就受到这个咽的地方。 Yang dikhawatirkan itu ternyata papa saya guyonan ya ini kena sektor knalpot bagian belakang. 我们刚才担心他害怕，但是他却开玩笑对我们说。 Terus saya bilang sama papa, nanti kalau perkiraan dokter akan begini. 我就告诉他，医生告诉我们，你的病症以后是这个样子。 Papa saya langsung bilang, 我的爸爸说， papa pesen, pokoknya jangan sampai papa dibawa ke rumah sakit.
原则上，你不要把我带进 Jangan 医院， buang-buang uang untuk sakit yang memang tidak ada sembuhnya. 你不要再花钱因着这个病 Bukan 根 nggak 本没 percaya 死。 Yesus bisa sembuhkan papa. 我并不相信上帝不 Umur 会医治， 93 mau minta apa lagi? 但 Kata 是我 papa 已 saya. 经活到93岁，我还要求什么？ Sudah, biarkan saja papa di rumah. 那么任凭我住在家里。 Dari kejadian ini, saya belajar satu hal. 从这个事情的发生，我学习了一样的功课。 Kematian bagi papa saya bukan sesuatu yang menakutkan. 死亡对我父亲来说，并不是令人可怕 Dia 的事。 sepertinya akan kutunggu hari itu. 他好像是说，我要等我死亡的日子。 Kenapa begitu? 为何是这样呢？ Karena sudah ada Yesus yang dia percayai. 因着他已经信靠主耶稣所说的。 Jadi bagi dia pada waktu sudah percaya kepada Yesus, 当我们已经相信主耶稣以后， walaupun saya mati secara jasmani, 虽然我肉身死了， saya tidak takut itu. 我不怕。 Nah ini jemaat, kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus, 若是我们已经真心相信信靠主耶 adakah 稣， di antara kita yang saat ini mengidap sakit terminal, 是否我们这个时候身上有什么疾病， yang sudah tidak tersembuhkan secara medis? 在医学方面根本没有希望， Bukan Yesus nggak sanggup menyembuhkan, 并不是主耶稣可以医治你， tapi secara kebenaran itu memang setelah usia lanjut ya memang sudah waktunya. 以真理来说，依着定理，本来时候到了， Kita nggak usah takut, 我们不用惧怕， percayalah kepada Yesus. 我们要信靠主耶稣。 Maka kematian bukan menakutkan. 因此，死对我们来说，毕竟不是一件可怕的事。 Oke, kita lanjutkan lagi 我们接 kisah 下 ini. 去说， Setelah kejadian ngomong-ngomong seperti itu, terus Yesus bertanya. 在对话中间，耶稣就问他们。 Di dalam ayat 27 dia bertanya kepada 27 Marta, 节说， "Percayakah engkau hal ini?" Kemudian Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." 你相信这话吗？马大回答说：“我 Pada 相 waktu 信。 itu Yesus belum mati, belum bangkit. ”当时耶稣还没有经历到死，没有经历到复活， Tapi sudah ngomong sama Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." 但是已经对马大说：“我就是复活，我就是生命。 Terus Yesus tanya, "Percaya enggak?" ”耶稣就问他：“你相信这话吗 Marta jawab, "Ya Tuhan, 马大回答说 saya percaya." 我相信。 Tapi sayangnya jemaat, 但可惜在哪里呢？ jawaban itu ada buntutnya. 他后面还有接下去的话。 Saya percaya 我相信 saudara saya ini akan dibangkitkan pada akhir zaman. 我的兄弟在末日的时候，你要给他复 Ya 活， bersama-sama dengan orang lain akan dibangkitkan. 就是与其他一同的信徒死了一起复活。 Saya percaya tapi nanti 我 dia akan 相信， bangkitnya. 但是是在来日。 Tapi Yesus mengatakan, 但是耶稣说 "Enggak, 不是的， aku datang ke sini untuk membangunkan dia dari tidur." 我这个时候要给他从睡中醒起来。 Bagi orang lain Lazarus mati, tetapi bagi Yesus dia memandang Lazarus itu sedang tertidur. 对别人来说，拉萨路死了，但主耶稣看来他正在睡觉。 Kuburan bahasa Inggrisnya itu cemetery. 坟墓在这个英文的翻译就是 cemetery。 Dari sebuah kata Yunani, kalau diartikan secara hurufiah artinya tempat tidur. 就是从希伯来文的翻译，那就是睡床。 Itu sebabnya Yesus mengatakan apa? Lazarus itu tidak mati, tapi tertidur. 因此，耶稣说拉萨路根本没有死，他是正在睡觉。 Dan Yesus mau membangunkan dia. 耶稣要使他醒过来。 Sekarang dia ngomong sama Marta, Yo, "Aku datang untuk membangunkan." 他对马大说：“我要叫他醒过来。 Nah, jemaat yang disayang oleh ”Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹们， adakah di dalam hidup kita seperti Marta 使 separuh? 我在我们的生活里面，我们就像马大 Ya 一样。 Tuhan, saya percaya. 是主啊，我相信， Tapi nanti, 但是是将来。 siapa sih di antara kita yang hadir pada saat ini nggak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit?
在我们中间，今天来到这个地方，有人没有不相信主，真是已经复活。 Saya yakin kita semua yang orang Kristen percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. 我深信我们每个基督徒，我们在相信主耶稣已经复活了。 Tapi yang luar biasa, Yesus ingin mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran. 但是对普通人来说，主耶稣要教导我们一件真理。 Percaya bukan hanya kepada kebangkitan yang akan datang. 我们相信这个复活并不是将来的那个复活， Tapi percaya bahwa kini kuasa Tuhan itu sedang bekerja. 但是这个时候，上帝的全能显明在我们中间。 Jangan hanya sekedar percaya tetapi tidak mempercayakan diri kepada 我们 Tuhan. 不要只是相信，但我们却没有信托于他。 Percaya satu hal. 相信是一件回事， Mempercayakan diri kepada Tuhan itu juga satu hal yang 我们 lain. 信托于我们的主也是另外一回事。 Saya memberikan gambaran. 我给一个描写， Saudara mungkin udah pernah mendengarkan kisah tentang akrobatik yang melintasi sling di gurun di air terjun Niagara. 我们可能已经看过那些戏团，就是在一个铁线里面走。 Jadi kan ada air terjun, kemudian dipasangi sling itu ya dari sisi situ ke sini. 在下面有一个瀑布，在左右边它挂着一个铁线。 Persiapan dilakukan, terus orang ini 他们已经预备了， mulai jalan. 这个人开始在铁线上走， Jalan pelan-pelan sampai di ujung situ. 他慢慢走，走到幕后， Ada tepuk tangan. 大家拍掌， Setelah mencekam begitu, airnya begitu sampai semua tepuk tangan. 这样紧张非常吸引人，大家在那里拍掌。 Kemudian dia ngomong, saya mau balik lagi ke 以后 situ. 他说：“我要从这个地方回到那个地方。 Percaya nggak saya bisa balik ke situ? 你相信吗？我可以再回到那个地方。 Percaya. 我相信了。 Terus kemudian dia ngomong, 以后他对大家说 ada yang mau ikut enggak?：“ 有没有人要跟着我？” Oh, diem, enggak ada yang mau ikut. 大家进门根本没有人要跟 Dia 他。 tanya lagi, percaya nggak? 你相信吗？ Saya bisa jalan dari ke situ. 我可以从那边走到那里去。 Percaya nggak saya bisa selamat sampai situ? 你相信我可以平安到？ Percaya. 他说相信。 Kalau gitu ayo siapa mau tak gendong satu bawa 那么 ke situ? 谁要我抱着你跟我一同走？ Nggak ada yang mau. Saudara. 没一个人要。 Itu jelas ya sekarang bedanya antara percaya dan mempercayakan hidup kepada dia. 那就是我们相信，但是我们却没有信托。 Di tengah orang nggak ada yang mau ikut, 在他们中间没一个人要跟他。 ada satu anak remaja angkat tangan, 有一个小孩子，他举一个手， terus digendong di sininya, 后来抱着他， jalan pakai 就这样走， sampai di ujung, 直到 wah 末端， tepuk tangan begitu ya. 大家拍掌。 Wartawan tanya sama anak itu, 记者就问这小孩子说 kok kamu percaya?：“ 你怎么会相信他？” Itu bapak gua katanya. 那个他是我的父亲， Iya, saya bukan hanya tahu kemampuannya, tapi saya kenal bapak saya. 因为我认识我的父亲。 Saya bukan hanya percaya, tetapi saya yakin seyakin-yakinnya. 我不但相信，我实在非常的相信。 Dia bukan hanya percaya, 他不是单 tapi 单相信， mempercayakan dirinya kepada bapaknya. 但是他信托于他的爸爸。 Bagaimana dengan kita? 那么我们又怎么样？ Ditanya, apakah percaya Yesus? 是不是你相信耶稣？ Marta jawab, saya percaya. 我相信， Tapi nanti kebangkitannya itu. 但是等他复活， Kita juga percaya kok, udah dari tahun ke tahun dengar Yesus bangkit, udah percaya 我 lah. 们年年复活节，我相信基督已经复活。 Tapi apa hubungannya kebangkitan pada akhir zaman dengan kehidupan kita 但是 sekarang? 将来的复活跟我们现今的实际生活又如何呢？ Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu. 主耶稣要给我们做一个 Dia yang mampu membangkitkan Lazarus dari mati menjadi hidup. 他有能力使拉撒路从死里复活， Dia juga mampu mengubah duka menjadi suka.
他也使我们 Dia 从 juga mampu mengubah orang yang putus asa menjadi punya 他也 harapan 使 yang 我 baru. 们改变，成为一个失望的人，成为一个有盼望的人。 Dia mampu mengubah dari keadaan yang terpuruk menjadi punya satu pengharapan yang baru. 他有能力使我们在恶劣的环境中间，我们有更好的生活。 Kalau kematian itu disebut sebagai kebangkrutan, dia mampu untuk mengubah keadaan yang bangkrut menjadi bangkit lagi. 若是死亡是代表一个我们垮台，那么它使我们得着重振起来。 Kita memang tidak boleh memaksa Tuhan untuk, waduh, kalau emang begitu Tuhan, tolong dong bangkitkan. Saya punya saudara belum berapa lama kok ini dikubur. 我们本来就这样想，既然你有这个能力，我的家人刚刚去世，刚刚几天，你可以使他复活。 Lazarus 4 hari ya, saya baru 1 minggu lah. 拉萨路4天，我的兄弟才1个礼拜。 Ya, masalahnya Yesus kan udah ada di sorga. 耶稣已经在天上。 Datang kepada hamba Tuhan, tidak ada yang dikasih kepercayaan untuk bangkitkan orang mati. 我们来到传道面前，根本我们不信任他。 Pendeta Irwan Pranoto udah jawab di hari Senin itu ya. Kalau ada hamba Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati, jangan-jangan tidak melihat Yesus tapi melihat orang. Ada pengkultusan individu nanti. 上个礼拜，陈一凡牧师他对我们说，若是真的一个传道人，这个神父，他们只是看人，没有看耶稣了。 Kisah Lazarus dibangkitkan itu adalah peristiwa yang betul-betul terjadi memang khusus, unik. 拉萨路复活的故事本来是特别独 Sama 特的， seperti Petrus, dia minta berjalan di atas air, itu juga kasus khusus. 就像彼得他要在海面上走，也是很独特的 Sekarang 一件 kita 事。 nggak boleh dong minta, kalau begitu saya juga mau jalan di atas air. 那么我们就求耶稣，我们可以在海上走。 Tolong jangan melihat kepada kisahnya itu. 我们不要看这个事件的发生， Jangan melihat Lazarusnya. 我们不要再看拉萨路， Jangan melihat Petrusnya yang berjalan di atas 我们 air. 不要再看彼得在海上走 Tapi，lihatlah Yesus dengan kuat kuasa yang dipunyainya itu. 我们要看耶稣，他有蛮有权能 Yang 的， sanggup untuk mengubah. 他就是有能力在改变我们。 Itu yang Tuhan ingin ajarkan. Bukan nanti, tapi 这 sekarang. 这就是上主耶稣要我们所说的，并不是将来，是现在。 8 hari yang lalu, 8天之前， Kiko, salah seorang anak dari Bapak Singgih dan Ibu Minling. 第一个就是新义先生的梅令姐妹的孩子， Bapak Singgih dan Ibu Minling jemaat GKI Galaksi, GKA Galaksi. 那就是给嘎嘎拉西那里教会。 Itu 8 hari yang lalu untuk yang keempat kali masuk ke rumah sakit yang sama. 8天之前，他第4次进到同样的医院。 Itu sebenarnya hanya operasi amandel. 其实他这是在喉咙的一个疾病。 Itu masuk rumah sakit yang pertama. 那第一次他进 Masuk 到医 rumah 院， sakit yang kedua karena ada pendarahan lalu dioperasi lagi. 第2次因着他不断的流血，要第2次的手术， Itu yang kedua. 那是第2次。 Yang ketiga pendarahan 第 lagi. 3次他在流血， Masuk rumah sakit lagi. 再回到医院里， Pendarahannya stop pulang. 他停止流血就回家。 8 hari yang lalu 8天 itu 以前， masuk ke rumah sakit untuk yang keempat kali. 他第4次重回到医院， Pendarahan lagi. 也是在流血。 Dan pendarahannya begitu rupa. 这个流血是非常的厉 Sampai 害。 akhirnya pada waktu kami sampai di rumah sakit, 最后，当我们来到医院的时候， melihat Kiko itu udah orangnya udah putih, tambah putih sudah. 看到他非常的苍白， Malah ada rona biru-birunya. 有那个蓝色的，带有蓝色的苍白， Itu betul-betul dia udah lemes begitu. 他是无能为力了。 Siapa yang menyangka tiba-tiba terus dia muntah itu darah lagi. 谁想到他出血， Terus setelah itu tiba-tiba dia seperti orang ngejengkang. 忽然之间看到他好像是昏迷一样， Semua papanya, mamanya, adiknya dia dan berteriak sekaligus, suster, dokter. 爸爸妈妈、弟弟们就在那喊叫，叫护士来。 Sementara para medis merawat dia. 那么他们医务人员在那里， Sehingga ada di hadapan saya.
心意在我的面前， Tiba melihat anaknya seperti itu, seperti kehilangan tenaga, terus dia ngeglosor begini. 看到 saudara. 的孩子，他其实感到软瘫了。 Saya bangunkan dia, kemudian saya dudukkan dia di 后来我 tempat 叫他 duduk. 坐在那个椅子上， Kemudian dia sambil memeluk saya. 以后 Saya 他 berdiri, 以后 dia 他抱 peluk 住 saya. 他抱住， Dia menyanyikan lagu Allah Peduli. 他唱了一首诗， Banyak perkara di dalam kehidupan ini. 在我们世界所发生的情形， Mengapa harus terjadi? 为何应该这样发生在我 Kemudian 身 dia 上？ mengatakan Allah peduli. 上帝其实理会 Allah 我， mengerti. 上帝明白我， Tidak dibiarkan yang ku bergumul 他 sendiri. 不任凭我这么做。 Dia tidak melanjutkan lagi pujian itu. 他唱了这首诗， Terus dia sambil peluk saya, dia tanya, betul tak Pak Nyoman begitu, betul tak Pak Nyoman? 他说：“正是主耶稣这么说的嘛。 Saya hanya manggut. ”我只是点头。 Di situ kami semua berdoa 在 bersama-sama. 那里，我们一起祷告， Biarlah kuasa pertolongan Tuhan itu nyata buat 让 Kiko. 主的全能显明在他们身上。 Dan akhirnya memang Kiko terselamatkan. 最后，基哥已经获救了， Dilarikan ke ruangan operasi walaupun tidak jadi dioperasi, tapi akhirnya malam itu dirawat di ICU. 以后就进到急诊室那里。 Nah di sini kita lihat 我们从这里可以看到， Kiko secara kemanusiaan seperti udah nyaris berangkat. 在人看来，他几乎已经去了， Tapi Tuhan berkuasa untuk menolong dia. 但是上帝却有全能来帮助。 Dia masih muda, belum waktunya kok. 他还年轻，时候还未到， Dan seruan ini didengarkan oleh Tuhan. 那么上帝却听他们的祷告。 Jangan lihat Kikonya, 我们不要看这个， tapi lihat kuasa Tuhan yang bekerja. 但是我们看到神的全能， Tuhan sanggup untuk menolongnya. 上帝有权利帮助他。 Jemaat, 弟兄姊妹们， pada waktu mempersiapkan khotbah ini, 当我预备这篇讲章的时候， saya berulang-ulang di dalam doa menjerit kepada Tuhan. 我在祷告的时候向主呼叫， Tuhan, khotbah tentang Paskah, khotbah tentang Natal, orang kawin, kematian, itu lagi, itu 主 lagi. 讲到主的降生、主的复活，对死人，主是哪一套？ Kalau Tuhan tidak berikan terlebih dahulu berkat buat saya, terus dengan keyakinan apa saya bisa menjadi berkat buat 若是 jemaat? 主真是没有在我身上给我显明赐福于我，我怎样传讲这个信 Saya 息？ percaya Tuhan masih ada berkat yang tersisa. 我深信你也有诚意的这个赐福给我。 Dan Tuhan ingatkan saya, memang Tuhan sudah, sedang, dan akan memberkati saya. 主耶稣提醒我，他正在赐福给我。 Tuhan izinkan saya punya masalah yang menurut saya besar. 主在我身上，对我来说，我有一件事情。 6 tahun yang lalu, 6年前， saya memang resign dari gereja Gloria sekaligus dari sekolah Gloria. 我从我们荣耀堂跟学校那里停止。 Bersama dengan pendeta Beni Solihin ditopang oleh sejumlah pasutri mendirikan Perhimpunan Keluarga Karis 我跟贝 Indonesia. 尼西瑞跟几个同工在一个 Karis 的师傅里面， Tuhan buka jalan. 上帝为我开路。 Saya doa butuh kantor, Tuhan sediakan kantornya. 我需要办事处，上帝为我预备。 Berkantor di Raya Kupang Baru nomor 17B dan C, sebelahnya apartemen Puri Darmo. 那就是在古邦巴路那里，就是在这个 apartment 旁边。 Pertama dipinjamkan untuk 1 periode 3 tahun. 当初给我借3年的时间， Kemudian belum habis datang lagi tanya, karena kan harus berencana. Yang punyanya bilang begini, aduh kalian ini kecepatan, ya sudah tak pinjami 1 periode lagi. 以后3年以后，我向他问，他继续给我在一个阶层， Sebelum jatuh tempo Januari 2016 datang lagi. 还没有到时候，就是2016到期，他又再来。 Ya kali ini tidak dipinjami lagi. 这个时候我不能再借给你用了。 Kami punya pilihan,
keluar dari tempat itu. 我们做一个选择，就是要从这里出去。 Pilihan lain membeli tempat itu. 那么我们还要去或者把这个地方买下来。 Tapi setelah tahu harganya, 但当我们知道这个价钱 saya 的时候， kecut. 我没有办法。 Kenapa? 为何？ Karena saya bukan pedagang. 因为我不是生意人。 Buat saya uang 5,5 M itu begitu gedenya. 对我来说，55亿的钱是这么多的。 Mungkin ini kecil bagi segelintir jemaat yang memang punya bisnis skala besar. 对一些人做大生意来说，这是很小的数。 Tapi buat saya ini gede sekali. 但是对我来说，这是庞大的 Ini 经费， persoalan besar. 这是大事。 Saya takut. 我害怕， Hampir 1 tahun bergumul. 几乎1年在那里交战。 Tapi Tuhan justru jawab pada waktu saat teduh pribadi. 但是上帝却在我领袖的时候， Kitab Tawarikh itu kitab yang paling dihindari kalau begitu banyak angka-angka. 在经文里面说的是我们所避免的一个经 Tapi 文。 justru kitab itu berbicara kepada saya. 但是就是借着这个经文来告诉我， Israel mau perang. 以色列要出战。 Musuh jumlahnya 1 juta lebih, sementara ini 400.000 sekian. 那么仇敌是100多万，这里才40万的人， Menang. 但是得胜了。 Yang kedua, 第二样 sama. 一样的， Musuh banyak, ini sedikit. 那么敌人是那么多，我们的人是少 Menang lagi. 还得胜。 Yang ketiga terbalik. 第三样就倒 Orang 转过来， Israel ini, bangsa Israel jumlahnya lebih banyak. 以色列人是这么多， Musuhnya lebih dikit. 那么敌人是很少的， Tapi kalah. 但是却打败仗了。 Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya? 后来我问上帝说，到底什么意思？ Tuhan jawab, apakah berkenan di hadapanku? 上帝会说，是不是 Apakah aku ada di dalamnya? 是不是你正是我所喜悦的？ Walaupun jumlahnya sedikit, tapi kalau berkenan dan aku ada di dalamnya berhasil. 若是虽然的稀少，但是我在里面工作，一定是 Walaupun jumlah banyak, tetapi karena aku meninggalkan ya gagal. 虽然数目是多，但是你却是失败了。 Tuhan memberi kepada saya pelajaran penting. 主耶稣给我学习一个重要的功课， Bukan perkara jumlah. 并不是数目的问题， Tapi apakah itu cocok dengan kehendakku? 但是是不是可以符合我的 Apakah 旨 aku 意？ hadir di dalamnya? 是不是我领到你中间？ Saya langsung, 我就 Tuhan 马上， terima kasih. 主啊，谢谢 Tuhan 你， terima kasih. 主啊，谢谢你。 Saya sampaikan kepada teman-teman. 我就告诉我的朋友说， Akhirnya teman-teman memutuskan, kita beli. 以后我们就把它买下来。 Saya sudah katakan dari sejak awal kepada teman-teman. 我从开始， Keberhasilan kita bukan sampai mampu melunasi tempat ini, bukan. 我们的成功并不是我们可以偿还我们的债， Keberhasilan kita terletak bagaimana prosesnya Tuhan berkarya dan kita diizinkan mengalami karya Tuhan 我 itu. 们的成功呢，就是在于是不是负主的旨意，我们可以达到这个目的。 Tempat itu harus dicicil 11 kali, saudara. 这个这个地方我们要11次摊还， Dimulai dari bulan Desember. 就是从去年12月份开始， Desember tidak ada masalah apa karena memang ada saldo. 我们没有问题，因着我们有剩余的钱， Beres. 我们解决了。 Kemudian pada bulan Januari, 那 saudara, 么1月份的时候， itu terkumpul persembahan iman. 我们在信息的奉献， Karena waktu Natal saya kasih tahu teman-teman, tidak cengli kita minta kepada orang kalau kita sendiri nggak berbagian. 因着我们要人家奉献，我们自己没有认见。 Mari kita persembahan iman dalam 1 tahun ke 那么我 depan. 们在1年之中，我们做一个信息的奉献。 Terkumpul hampir 2 M. 那么我觉得Tapi itu 20 kan 亿的， durasinya 1 tahun. 那是1年的时间。 Nah, bulan Januari itu 1月份的时候， ada yang bilang begini, udah saya nggak usah 12 kali, wes tak jadiin 1 kali. 有的人说我不用12次摊还，我 Gabung 一 dengan 次 yang 付给 lain-lain, 你， beres, saudara. 那么就解决了。 Kemudian Februari, saudara, 2月份的， diadakan penandatanganan ikatan jual beli. 在那里我们有买卖的签约， Yang punyanya bilang begini, nggak usah 11 kali, 10 kali saja.
我的信心奉献不用11次，我10次就给父亲。 Bukan hanya itu, terus kemudian masih kurang, tapi Tuhan mengirimkan dengan cara Tuhan. 那么还少的时候，上帝用其他方法来寄给我们。 Di bulan Maret ini kami punya pengalaman bagaimana melihat karya Tuhan luar biasa. 3月份，我们经历到上帝在我们中间工作。 Sampai kepada pertengahan Maret, bendahara memberitahukan kepada 直 saya, 到3月中，财政告诉我， baru ada sekian. 我们只有这些钱。 Ya saya doa sama Tuhan, sebagaimana Tuhan udah tolong yang lewat, Tuhan juga akan izinkan 我对主 mengalami 祷告说： pertolongan 你 Tuhan 之 untuk bulan 前怎 ini. 样帮了我，我相信你也还继续帮助我们。 Begini kisahnya. 就是这样的事。 Ada sepasang suami istri yang saya tidak terlalu kenal, 有一对夫妇是我不大 tapi saya 认识， pernah melayani di gerejanya 2 kali. 但我曾经在他教会侍奉2次。 Reuni untuk orang yang pernah retreat itu 1 kali. 当我们聚集的时候，我们就看到他， Karena merasa ada pelayanan sama-sama, saya memberanikan diri sharing 因 sama dia. 着有我们跟他有一个交往，我就勇敢对他说。 Setelah saya sharing, 当我跟他分享 lalu kemudian dia bersama istrinya pulang. 以后，他夫妇回去， Dia bilang sama istrinya begini, 他对太太说：“我说， sayang ya Pak Nyoman beritahu begitu, kita tidak bisa ikut persembahan. 很可惜，明辉牧师告诉我们这样，我们且不能够 Kita 奉献。 punya 5 anak, 4 anak, semuanya ada di Australia. 我们有5个孩子，4个在 Pas 澳大利 ini 亚， bayar semua. 我们可以付清了。 Tapi 但是 kita punya tanah yang lama sekali, mau dijual nggak laku-laku. 我们有一块地要卖，却卖不成。 Kalau itu laku, nanti kita bisa persembahan yang signifikan. 若是卖了，我们就有可能性可以奉献。 Berselang hanya beberapa hari setelah itu, 几天过后， lalu ada yang telepon dia. 以后有人打电话给他， Siapa ini? 这个到底是谁？ Dia bel balik. 打回给他， Ternyata agen properti. 那就是地产商的人。 Bapak rencana mau jual tanah itu kan? 你这是要卖那个地？ Jadi jual. 你是不是曾卖出去了？ Jadi 当然要卖的。 harganya gimana? 价钱多少？ Ya bolehlah tetap segitu. 这个价钱还是 Nah, ini ada pembeli serius. 有一个人想买。 Kalau serius bolehlah ketemu, kalau nggak serius jangan ketemu saya. 如 Yang 果他 sudah-sudah 正 juga 式要 bukan 买 begitu. ，你不用再麻烦我了。 Serius. 是正式要买， Ayo kita ketemu. 我们就见面。 Ketemu, ngomong-ngomong. 见了以后， Dikasih DP. 那么就给他一 Dia 个定 bilang 金。 tanggal 23 Maret nanti tak lunasi sisanya. 3月22号我全部付清。 Tanggal 23 Maret itu 当时， siang-siang saya ditelepon oleh bendahara lagi. 那么 Kasih 这财 tahu 政对我说， perkembangannya. 告诉我这个 Ini 是 ada persembahan masuk ini. 有奉献给我们， Namanya ini. 名字是这一位， Saya sama istri bingung siapa ya, kok nggak kenal orang itu. 我根本不认识这个名字， Tapi rasanya yang pernah ngomong begitu kan kalau tanahnya laku orang ini. 好像是说，若是我卖了这个地，我要奉献， Cari tahu. 我就考察。 Akhirnya istri orang itu jawab, itu nama suami saya di KTP. 那个是我的身份证的我太先生的 Ternyata 名字， benar itu orangnya. 是本来这个。 Tanggal 23 Tuhan sudah mencukupkan uang yang dibutuhkan untuk pelunasan tanggal 31 Maret. 3月23就是当3月31岁要付清的 Sekali 因 lagi 素， jemaat, tolong jangan melihat kasusnya. 我们不要看这件事件， Tapi lihatlah bagaimana Tuhan berkarya. 但是要看主怎样工作， Tuhan sanggup. 主可以的。 Kalau menghidupkan yang mati, ya dibangkit. 若是等一下可以复活， Mengubah duka jadi suka. 使伤心变为欢乐， Mengubah sedih jadi senyum. 使伤心可以微笑， Mengubah putus asa jadi punya 使 asa. 绝望成为有盼望。 Mengubah keadaan yang terpuruk menjadi keadaan yang bangkit. 在恶劣的环境，他重新起来。 Apa sih yang Tuhan tidak sanggup lakukan? 什么件是上帝不能行的？ Kalau kita diizinkan menghadapi persoalan-persoalan kecil, 若是上帝准许，我们可以经历一些麻烦的事情， kita nggak perlu Tuhan. 我们不需要。 Bukannya sombong,
并不是骄傲。 Kalau kita punya persoalan-persoalan kecil, 若是我们有一件小事， kita bisa menyelesaikan tanpa berseru sama 我 Tuhan. 们可以解决，我们不要向他付求。 Tapi kenapa Tuhan izinkan kita punya persoalan-persoalan besar? 为何上帝将的大事发生在我们身上？ Bukan Tuhan mau, 不是上帝要我 tapi 们， Tuhan izinkan 而是上帝允 agar 许， melalui persoalan besar itu kita sadar kita tidak mampu. 使我们可以觉悟到这个大事我没有办法解决。 Pada waktu kita sadar kita tidak mampu, 当我们觉悟的时候，我们不 kita 能解决。 berteriak kepada Dia. Dan pada waktu kita sudah berteriak kepada Dia, 当我们向他呼叫的时候， Tuhan akan berkarya. 那上帝要不断的工作， Tuhan akan menolong. 上帝要帮助我们。 Jemaat yang disayang oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹们， saya tidak bernubuat, 我并不是在这里 tapi 有 di 说 dalam kasih Tuhan inilah berkat buat 但 kita. 是在主的爱里面，主这样赐 Kalau 福。 kita setelah ikut Natal, setelah ikut Paskah biasanya ya sudah percaya Yesus seperti itu. 若是我们参加圣诞节、复活节，我们 Tapi 这个 firman 圣 hari ini adalah payung yang Tuhan siapkan buat kita menyongsong musim hujan. 但是上帝在我们还没有将以前为我们预备，我们 Jangan kaget kalau kemudian hari kita akan menemui persoalan-persoalan yang kita anggap besar. 我们不要惊奇。若是到有一天我们要在我们身上发生一些大 Kita 事 bisa 情， dikhianati orang-orang kepercayaan kita, 人家可以背叛我们， oleh orang yang dekat dengan kita. 一个很亲近我们的人， Kita bisa juga mengalami masalah di dalam 我 kesehatan 们也 kita. 经历到我们在身体的软弱 Urusan bisnis, urusan pekerjaan, 无论在我们的 urusan 事业、我们的 relasi 生意，在我们的交往， apa saja. 我们无论什么事件， Barangkali kita sampai merasa tidak berdaya untuk 可能 menghadapi. 我们觉得无能为力来面对。 Ingatlah, ini adalah berkat. 我们要记得，这是赐福 Melalui ini Tuhan mau berkarya. 借着这个事件主要工作， Dan melalui karya Tuhan kita diizinkan. Dan pada waktu itu 借 kita 着主的 mengalami 工作，我们开始觉悟到神为何给我们经历到 Tuhan 这 itu berkuasa. 主是有全能的， Percayakah saudara? 你相信吗？ Kalau percaya, 若是